Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Baik, hari ini saya akan berkongsi ataupun mengupas satu e-journal yang sangat-sangat menarik. Sebelum itu, saya perlu membuat penerangan terlebih dahulu, yakni saya daripada kumpulan 2 dan nama diberi adalah Muhammad Daniel bin Mahdi. Jadi saya akan mengupaskan e-journal yang sangat-sangat menarik yang bertajuk menilai tahap pengaruh peranti digital terhadap perkembangan kanak-kanak dalam meningkatkan kefasihan digital bagi kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun. Jadi pertama sekali saya perlu membuat penerangan ataupun saya perlu disclaimer sebelum tu. Tujuan saya membuat analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana penulisan ini, sejauh mana kualiti penulisan ini dan sejauh mana segala wacana ataupun elemen-elemen wacana yang terkandung di dalam penulisan ini memberikan impak yang sangat besar terhadap penonton ataupun pembaca. Jadi analisis yang pertama sekali yang terkandung di dalam slide yang saya berikan adalah keutuhan wacana. Jadi poin utama yang terkandung di dalam slide ini ataupun terkandung di dalam jurnal ini yang saya akan analisis adalah kohesi, koheren dan penanda gramatikal. Jadi mari kita pergi kepada part yang pertama ataupun bahagian yang pertama, yakni elemen keutuhan wacana. Jadi bahagian ini adalah bahagian di mana paling teknikal, tetapi saya akan ceritakannya dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk penonton-penonton fahami dengan lebih lanjut. Jadi apa maksud keutuhan wacana? Keutuhan wacana adalah flow penulisan ataupun satu kronologi penulisan tentang bagaimana semua idea-idea tersebut berhubung di dalam jurnal tersebut ataupun penulisan tersebut. Jadi pertama sekali saya akan mengupas bab kohesi untuk mengupas segala perkara yang melambangkan keutuhan wacana bagi sesebuah penulisan. Jadi apa itu kohesi? Kohesi adalah kesepaduan isi. Maksudnya, adakah penulis ini konsisten di dalam menerangkan idea tu daripada awal hingga ke akhir. Jadi di dalam analisis yang telah saya lakukan ini, saya dapati bahawa e-journal ini mempunyai kohesi ataupun penerangan idea yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat kuat. Di mana isi utama di dalam e-journal ini adalah tentang peranti digital dan kefasihan digital itu sendiri. Dan tajuk besar ataupun main point di dalam e-journal ini tidak langsung lari, di mana penulis ini memberikan penekanan yang sangat jitu, di mana penulis ini membuat pengulangan yang sangat-sangat konsisten agar penulis ini tidak terpesong walaupun sedikit. Jadi kesepaduan isi ini adalah menerangkan satu poin untuk mengupas satu cerita yang sama. Okey, jadi baik, kita akan beralih kepada elemen yang kedua untuk melambangkan ataupun untuk membuktikan bahawa penulisan e-journal ini mempunyai kohesi ataupun mempunyai satu keutuhan wacana yang sangat kuat. Jadi poin yang kedua adalah koheren. Koheren ini adalah sebuah aliran logik di mana susunan perenggan itu dia mengikut logik, bahawa satu susunan ke cerita ketiga mempunyai kelogikan yang sangat-sangat jitu, di mana penulis ini menceritakan step by step daripada pengenalan kepada metodologi. Senang cerita, saya sebagai pembaca ataupun walaupun saya menganalisis perkara ini dengan lebih dalam, saya mendapati bahawa saya lebih mudah untuk memahami perkara ini kerana mempunyai koheren ataupun aliran logik. Jadi saya lebih mudah untuk memahami apa yang penulis ini cuba sampaikan kepada saya dan flow tersebut. Jadi daripada poin 1 ke poin 2 ke poin 3, saya dapat memahaminya dengan lebih lanjut, dengan lebih mudah, serta sangat mudahlah untuk difahami kerana logik analogical dia tu sangat-sangat menarik serta sangat mudah difahami. Jadi tak ada rasa macam tiba-tiba tukar topik ataupun saya terasa macam macam mana daripada kronologi ni pergi ke kronologi ni, sangat leap dia sangat jauh ataupun langkahan dia tu sangat-sangat jauh.
yakni mungkin ada skip di mana-mana bahagian. Jadi perkara yang paling simple tapi penting adalah penanda gramatikal. Ini adalah elemen yang ketiga ataupun penerangan yang ketiga yang bakal saya ceritakan di dalam slide ini. Jadi benda yang paling simple ataupun yang paling mudah untuk kita fahami adalah penanda gramatikal. Jadi di dalam e-journal ini terkandung pelbagai kata-kata seperti seterusnya atau manakala yang digunakan pada tempat yang sangat betul untuk memastikan semua perkara ataupun semua kronologi diceritakan dengan lebih lanjut dan lebih tepat. Yakni apabila kita menggunakan penanda gramatikal, ia menandakan bahawa satu cerita yang kita tulis itu adalah cerita yang sangat berkait rapat serta mempunyai aliran yang sangat cantik dan kronologi yang tersusun. Jadi perkataan seperti seterusnya, manakala semua penanda gramatikal itu mengikat semua ayat ataupun merangkum semua ayat untuk menjadi sebuah cerita yang sangat solid ataupun sangat padu ataupun sangat jitu untuk diceritakan. Contohnya, apabila penulis ini menunjukkan hasil dapatan dia, kita dapat memahami kerana penulis ini menggunakan penanda gramatikal yang sangat baik, di mana penulis tersebut menyusun segala penanda gramatikal pada tempat yang amat-amat sesuai untuk memudahkan semua pembaca mengcompare atau untuk mengcompare data-data yang terdapat di dalam penulisan tersebut. Jadi untuk bahagian ini saya akan terangkan merangkumi segala aspek. Jadi keutuhan wacana merangkumi kohesi, koheren dan penanda gramatikal. Jadi untuk bahagian ini saya akan terangkan keutuhan wacana yang telah saya lakukan di dalam e-journal itu tersebut. Jadi secara keseluruhannya, jurnal ini memang sangat-sangat tersusun dan jelas kerana penulisan ini menunjukkan segala kohesi, koheren dan penanda gramatikal yang cukup baik. Serta ia juga memberikan impak yang besar di mana penulisan ini memberikan kesan yang mendalam terhadap pembaca yang membaca e-journal tersebut. Jadi kalau kita tengok daripada segi kohesi atau dalam kata lain kesepaduan isi, yakni idea utama tentang pengaruh peranti digital itu dikembangkan secara bersepadu daripada awal sampailah ke akhir. Daripada start pengenalan ataupun bermulanya pengenalan sambung ke metodologi. Selepas itu dirangkumi dengan kesimpulan semuanya berkait rapat dan tidak lari walaupun seinci daripada topik tersebut. Jadi kesepaduan itu dapat dicapai disebabkan oleh konsep jurnal tersebut, yakni peranti digital kepada fasa digital ini diulang dengan konsisten. Jadi pembaca sentiasa fokus kepada topik utama ataupun main idea di dalam penulisan tersebut. Selepas itu, untuk koheren pula, terdapat kesinambungan idea yang sangat cantik serta sangat tersusun, di mana penulisan di dalam jurnal tersebut mengalir dengan logik, yakni dengan kata setiap perenggan menceritakan perkara kronologi yang sangat spesifik serta sangat logik untuk diterima akal. Jadi setiap perenggan mempunyai ayat topik yang disokong dengan huraian serta contoh, dan alirannya pun mengikut struktur imrat. Maksudnya daripada pengenalan, metodologi, hasil dan perbincangan mengikut susunan yang sangat-sangat cantik dan logik diterima akal. Jadi disebabkan itulah apabila kita membaca, kita boleh memahami segala jalan cerita dan idea tanpa rasa melompat-lompat ataupun tanpa ada langsung rasa bahawa penulis ini skip ataupun langkau daripada satu idea ke idea lain tanpa mengikut kelogikan itu. Jadi akhir sekali, daripada segi penanda gramatikal, penulis ini banyak menggunakan kata hubung seperti seterusnya, oleh itu, juga kata rujukan seperti iaitu ataupun ini, menunjukkan bahawa sambungan-sambungan ayat itu sangat-sangat cantik serta sangat mengalir dengan smooth ataupun sangat dengan lembut sekali. Jadi semua ini membantu penyambungan ayat itu dan perenggan supaya tidak nampak terputus-putus
Dan penggunaan yang konsisten ini juga dapat membuatkan teks tersebut nampak lebih utuh serta mudah difahami oleh pembaca serta penganalisis seperti saya yang menganalisis e-journal dan dapatan tersebut. Jadi secara ringkasnya, keutuhan wacana di dalam jurnal ini kuat ataupun solid disebabkan oleh ada jalinan idea yang padu, aliran yang logik serta penggunaan penanda bahasa yang sangat-sangat betul serta sesuai diisi di tempat sepatutnya. Oleh itu, apabila kita membaca e-journal tersebut, isinya sangat-sangat jelas dan mudah difahami serta diterima akal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Ahmad Fikri bin Omar daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk ini, iaitu sumber rujukan format APA. Okey, korang pernah tak dengar ataupun masa korang buat assignment, lepas tu pening kepala bila pensyarah suruh buat rujukan penting guna format APA. Contoh format APA ni, format APA yang edisi ke-7 ke 10 ke 5 ke, sebab benda tu kan berbeza. So benda ni macam membuatkan kita rasa macam detektif macam tu kan. Okay, so malam ni saya akan kupas 3 tips utama super penting pasal rujukan APA ni, supaya kita ni tak adalah kena reject dengan not found 404 macam kat belakang tu. Okay, fokus pada kotak hijau pertama, iaitu piawai rujukan. Okay, dalam slide yang saya tengah tunjukkan ni, iaitu, okay, kita tengok yang pertama, piawaian rujukan. APA ni sebenarnya singkatan untuk American Psychology Association. Senang cerita, ia macam standard yang diwujudkan dalam bidang pendidikan, psikologi dan sains sosial. So, kenapa ditubuhkan ni kan? Macam, kenapa tujuan ditubuhkan dan kenapa kita kena ikut format APA ni untuk buat rujukan? Jadi, benda ni sangatlah penting untuk kita ikut. Sebab bila kita buat rujukan ikut format APA, semua orang dalam dunia akademik ni, sebab kita ni kan macam pelajar kan, so semua orang dalam dunia akademik ni akan faham dan tahu macam mana nak cari balik sumber yang kita cari tu. Dia macam bahasa universal lah. Contoh, like kalau kita guna sumber rujukan ni, macam mana lecturer tu nak pastikan, oh betul ke kita punya artikel ni synchronize, match dengan rujukan yang kita bagi tu. Faham tak? So, technically macam tu lah. Contohnya, kalau kita nak rujuk artikel format dia dah ditetapkan, siapa tulis, tahun bila, tajuk apa. Faham tak macam tu? Macam mana nak cari artikel tu, kena pastikan semua cukup, baru benda tu legit. Okay, legit. Kalau tak, nanti pensyarah kata to cite this article APA, mana? Rujuk buku panduan APA edisi ke-7 ya? Macam tu. So, like kita akan confuse lah, membuatkan kita rasa macam apa yang sepatutnya salah, sebab kita tak mendalami tajuk rujukan APA ni, especially dalam kita sebagai student university. Okay, kepada kita move kepada next slide. Okay, bila kita buat research atau assignment peringkat universiti, kita tak boleh lari dari satu benda, iaitu rujukan. Rujukan yang paling standard di dunia dan akademik, terutamanya dalam bidang pendidikan dan sains sosial, ialah format APA. Hari ini saya akan tunjukkan kenapa kita fokus kepada e-journal, especially journal yang saya pilih ni, dan macam mana e-journal ni confirm memenuhi 2 kriteria utama yang pensyarah selalu cari, iaitu piawaian rujukan dan credibility sumber. Okay, let's explore about this. Okay, first, let's tengok yang pertama, iaitu kita mula dengan piawaian rujukan APA. Macam mana yang terpampang kat slide ni, rujukan kita ni ikut gaya American Psychology Association APA. Kenapa APA? Sebab APA ni adalah piawaian yang diiktiraf di seluruh dunia, terutama dalam bidang pendidikan dan psikologi. Tujuan satu ialah untuk memastikan konsistensi dan credibility dalam penulisan akademik. Bila semua orang guna format sama, mudah kita nak cari balik sumber dan semak maklumat tu semula. Faham tak? Okay, cuba tengok contoh rujukan penuh yang ditujukan to cite
This Article APA, Army Endpoint AN, and Omar R 2025, menilai tahap pengaruh peranti digital. Okey, nampak tak format ni lengkap. Pertama, dia ada nama penulis, nama akhir, inisial depan dia betul. Second adalah tahun terbitan. Contoh ditulis kat sini 2025. Menunjukkan ini kajian terbaru lah. Ketiga, dia ada tajuk artikel yang panjang tu dan tepat. Faham tak? Dan keempat, dia paling penting ialah ia memang tagged sebagai to cite this article APA. Ini memang bukti clear yang jurnal memenuhi piawaian tinggi. Ringkasnya, ia ialah resipi lengkap untuk rujukan yang sah. Okay. Next, kita pergi kepada credibility sumber. Okay, sekarang kita tahu yang zaman internet ni macam-macam maklumat ada. Tapi kalau kita nak buat research akademik, kita tak boleh main rujuk vlog, video random ataupun vlog seseorang dekat TikTok atau Wikipedia semata-mata, sebab benda ni macam tidak formal atau casual. Benda tu macam bukan like akademik, faham tak? Bukan educational sangat. Mungkin benda tu opinion seseorang je. Kita kena cari sumber yang ada authority tinggi. Contohnya e-journal yang kita guna ni, kebanyakan sumber rujukan utama terdiri daripada jurnal ilmiah antarabangsa yang terkini. Tengok contoh yang diberi, iaitu Journal of Education Psychology atau Computer in Human Behavior. Kenapa jurnal-jurnal ni power? Okay, kenapa dia macam high standard sangat? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab peer review. Maksudnya artikel dalam jurnal tu dah disemak dan di-verify oleh pakar-pakar yang lain dalam bidang yang sama. So kita tak payah pening kepala nak cari, okey betul ke tak, pakar-pakar dah buat dah sebelum ia diterbitkan. Jadi kualiti dan kesasihan kajian tu memang terjamin lah. Okey, kedua pula, dia terkini tau. Rujukan yang digunakan itu pun tahun baru. Contohnya 2020, 2022. Macam yang saya cakap tadi, 2024. Ia sangat penting. Ia menunjukkan hujah kita dulu disokong oleh penyelidikan yang paling up to date, paling like paling barulah dengan sekarang punya era globalisasi ni. Bukan kajian zaman batu macam tu. Okey, untuk dikonklusikan apa yang saya cakap, bila kita guna e-journal macam yang kita tunjuk ni sebegini, ia membuktikan yang kajian kita ni berasaskan penyelidikan yang sah, berwibawa dan diiktiraf oleh komuniti akademik global. So kita buat penyelidikan ni tak adalah main-main, faham tak? Memang real, memang sah dan berwibawa macam tu. So for the conclusion, pemilihan e-journal untuk rujukan bukan sekadar ikut-ikutan. Ia adalah langkah strategi untuk menjamin piawaian APA yang sempurna dan konsisten dan meningkatkan kredibiliti sumber kita ke tahap antarabangsa. Macam tu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Iman Wafi bin Sabri. Saya ingin menceritakan kepada kalian aspek yang penting yang mampu menjadikan sesuatu penulisan akademik itu, terutamanya jurnal, lebih berkualiti ataupun lebih orang katakan sebagai power. Ya. Baiklah, saya akan memfokuskan kepada topik saya, iaitu merupakan kejelasan penulisan. Baiklah, saya akan mulakan dengan ciri-ciri kejelasan penulisan yang terdapat dalam jurnal yang bagus. Terdapat 3 elemen utama yang kita dapat fokuskan ini. Pertamanya merupakan fokus dan skop. Jurnal yang bagus ini tidaklah akan dapat dinilai melalui pelbagai faktor dan salah satunya merupakan tajuk yang diberi, tajuk jurnal yang tidak orang kata sebagai umum, seperti kajian tentang pendidikan di Malaysia. Ianya tajuk jurnal itu mestilah spesifik. Contohnya peranti digital, fasa digital 5 ke 6 tahun. Hal ini supaya pembaca jurnal tahu apa yang tertulis dalam jurnal tersebut. Jurnal itu tentang apa sebenarnya. Jadi melalui fokus dan skop dan tajuk yang spesifik itu, pembaca akan dapat mengetahui,
jurnal ini tentang ini, jurnal ini tentang itu, dan mereka tidak akan tertanya-tanya tentang jurnal tersebut. Dan ini memudahkan urusan mereka untuk mencari jurnal yang mungkin sesuai dengan kajian mereka yang dilakukan. Isi kedua, spesifik ini sangat penting kerana ia memberikan satu pandangan bahawa wacana itu orang kata sebagai padu, sebagai bagus, kerana pembaca akan dapat mengetahui apa yang dikaji oleh mereka. Hal ini supaya ianya tidak terpesong. Hal ini supaya pembaca tidak akan membuangkan masa mereka untuk membaca dan menelaah perkara-perkara ataupun berita-berita yang tidak relevan berdasarkan kajian mereka. Ini juga terdapat ataupun terpakai kepada laras bahasa yang kita gunakan, yang digunakan. Ini supaya ini pastilah memastikan bahasa yang digunakan itu telus kepada tujuannya ataupun straight to the point, dan harus elak menggunakan ayat yang berbelit-belit. Ini supaya pembaca tidak akan keliru, tidak akan gusar akan jurnal itu tentang apa. Jadi mereka akan dapat tahu. Baiklah, fokus itu ditunjukkan dengan bahasa yang jelas dan mengikut standard akademik yang sesuai. Seterusnya merupakan laras bahasa. Laras bahasa ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan. Dalam penulisan akademik ini, laras bahasa yang digunakan mestilah rasmi, objektif dan berstruktur. Hal ini supaya bahasa yang digunakan itu sesuai dengan jenis-jenis penulisan yang ingin dilaksanakan. Penulis perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang bersifat emosional, selanga atau tidak formal, kerana ia boleh menjejaskan kredibiliti penulis. Apabila menjejaskan kredibiliti penulisan, apabila ia dibaca oleh pembaca-pembaca di luar sana, mereka mungkin bertanggapan penulis ini tidak profesional, tidak tahu cara yang betul untuk melaksanakan penulisan yang bagus. Penggunaan istilah teknikal yang tepat dan konsisten juga sangat penting supaya makna yang ingin dimaksudkan oleh penulis selari dengan fahaman para pembaca. Itu juga supaya perkara itu tidak disalah tafsir oleh pembaca di luar sana. Dengan menggunakan laras bahasa akademik yang betul, penulisan yang dilaksanakan oleh penulis jurnal akan menjadi lebih jelas, lebih tersusun dan juga mudah untuk difahami oleh pembaca sasaran ataupun pembaca bukan sasaran, siapa tahu. Okay. Terutamanya dalam bidang ilmiah. Seterusnya, saya ingin menelusuri poin saya yang seterusnya, iaitu struktur penulisan. Struktur penulisan ini penting kerana jurnal ilmiah yang standard menggunakan struktur baku IMRAD. IMRAD merupakan singkatan bagi I, iaitu pengenalan ataupun introduction, M, metodologi, H, hasil ataupun result, A, iaitu dan juga D, iaitu perbincangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya decision. Struktur IMRAD ini boleh dikatakan ibarat sebagai peta. Pembaca boleh mengikut alir pemikiran penulis dari mula. Sebagai contoh, kenapa penulis itu melaksanakan kajian tersebut, apa tujuan, apakah buka itu. Pembaca boleh ikut akan aliran pemikiran penulis daripada awal, kenapa penulis itu melaksanakan kajian tersebut hinggalah ke akhirnya. Apakah hasil ataupun kesimpulan kajian tersebut ataupun dan juga kepentingan kajian tersebut. Ini merupakan kunci untuk menyampaikan maklumat yang ilmiah, yang lebih ilmiah, secara lebih berkesan
kepada pembaca-pembaca di luar sana supaya pembaca tersebut tidak akan keliru, tidak akan berasa was-was akan kajian yang dilaksanakan oleh penulis yang menulis jurnal mereka ataupun melakukan kajian mereka berdasarkan standard-standard penulisan akademik yang betul. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, jadi untuk kesimpulan terhadap apa yang saya dan kawan-kawan saya dah cakap tadi pasal 3 tajuk, iaitu keutuhan wacana, kredibiliti sumber dan juga kejelasan penulisan. Apa yang kita boleh simpulkan ialah kesimpulan ringkas kualiti penulisan jurnal ilmiah e-journal ni menunjukkan kualiti penulisan akademik yang cemerlang dengan mematuhi piawaian keutuhan wacana, kejelasan struktur dan kredibiliti sumber rujukan. Okey, keutuhan wacana. Okey, apa yang kita dapat konklusikan ialah penulisan ini sangat padu dan lancar. Kohesi, kesepaduan isi dan koheren aliran logik perenggan adalah luar biasa, di mana keseluruhan idea kajian terjalin kemas dari pendahuluan hinggalah kesimpulan, disokong oleh penggunaan penanda gramatikal yang berkesan. Okey, poin kedua, kesimpulan kepada kredibiliti sumber yang saya dah explain tadi, iaitu jurnal ini mematuhi piawaian gaya APA menggunakan rujukan daripada jurnal ilmiah antarabangsa yang terkini, contoh 2024, 2025 macam tu. Ini menjamin ketepatan dan keabsahan saintifik kejadian atau kajian yang kita lakukan. Kesimpulan yang ketiga iaitu kejelasan penulisan. Teks ini mudah difahami kerana mempunyai fokus tajuk yang sangat spesifik, iaitu peranti digital, fasa digital 5 hingga 6 tahun dan mengikut sepenuhnya struktur buku AMRAD. Okey, menjadikannya penyampaian maklumat tersusun secara logik. Jadi itu sahaja daripada kumpulan saya, dan sebagai penutup saya akhiri kata dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.